bisa kembali ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam persahabatan. Selamat malam untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar sentiasa sihat walafiat. Saudara Zamari Asi, terima kasih saban malam menemani saya. Begitu juga bersama dengan saudara Ramzo, saudara Ismail, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam mana ni sahabat? Begitu juga saudara Abdul Rahman Abdullah juga saban hari bersama dengan saya. Bersama-sama dengan Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani. Apa khabarku? DZ Ketari, salam sebuah perjuangan katanya. Saudara Muhammad Nazir Syafi'i. Saudara Fazil Yub, salam untuk semua sahabat. Azrul Jalil, saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah. Saudara Muhammad Syarif, saudara Amimah Mokhtar, salam dari Sepang. Saudara Nur Azman, saudara Ahmad Map, Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara Mazanlan, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. Terima kasih juga hadir saban malam bersama dengan Puan Rusmini dari Pontian Johor. Puan Halimah Ismail, apa khabar Puan? Moga sihat. Begitu juga Puan Hamidah Kamat, saudara Mat Johari, saudara Azmin Nordin dari Bagan Datuk, saudara Muhammad Kapli, salam Madani katanya. Tuan Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Abang 61, tak tahu nama siapa. Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah Johor, saudara Abu Samah. Gitu juga sahabat kita saudara Mirah Harun, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar di Singapura. Okay, salam untuk semua saudara. Saudara Ramli Abdul Rahman, saudara Ramzul, wassalam Bami. Osman Ahmed Husin, apa khabar sahabat? Saudara Mustafa Bayut dari Selayang. Selayang Jaya ya, saudara Mustafa. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, terima kasih hadir sahabat malam. Hiza Masih dari Selayang, saudara Syali Ahmad dari Putrajaya. Begitu juga Muhammad Ali, Puan Normah PE, Roy Pa dari Dungun, apa khabar sahabat? Saudara Kamis Nadi, Rubidin bersama dengan pasangannya sering hadir menemani saya. Nur Aira, Nazir, selamat malam. Saudara Osman Ramli, saudara Maruzik Yasid, saudara Muhammad Noor dari Kanga Perlis jauh. Ini Rusmini dari Pontian, saudara Maruzik Yasid, saudara Muhammad Noor jauh di Perlis. Itulah kita dipertemukan di tengah-tengah, dari utara sampai ke selatan. Begitu juga dari Sabah dan Sarawak. Apa khabar Puan Umi Kalsum? Salam cinta damai. Begitu juga Nurliza hadir, saudara Muhammad Radhi, saudara Puan Zainab. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf saudara. Kerana nak santun satu persatu, panjang masanya. Saya minta maaf lah. Dan insya-Allah saya akan santuni usai pencerahan saya. Cuma yang paling penting, jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Penting subscribe tu supaya setiap kali saya buat live, ada notifikasinya. Kalau tidak nanti kadang-kadang orang tanya saya, ada live ke tak ada live hari ini. Saya akan sentiasa menemani anda dengan membawa perkembangan-perkembangan terbaru dari dalam negara kita dan juga dari luar negara. InsyaAllah, saudara, selagi badan sihat, saya akan berusaha untuk memenuhi hasrat dan harapan saudara. Puan Nur Aira Nazir, saudara Osman Ramli. Saudara, hari ini hari Isnin, tanggal 19 Februari 2024 dan tinggal 22 hari je lagi. Tak lama dah untuk kita menanti hadirnya Fajar Ramadan. Tapi jangan lupa, kita dah masuk hari yang ke-1426. Virus sebut masih melanda negara kita. Hari ini saya terima berita daripada Kementerian Kesihatan. Jumlah peningkatan tak disebut, tapi nampaknya ada peningkatan. Sudah pun selama 1426 hari, jumlah jangkitan adalah 5,274,786 warga kita yang dijangkiti oleh virus sebut. Dan alhamdulillah sembuhnya adalah 5,229,308 orang. Saya juga bersyukur pada Allah SWT tiada kematian dilaporkan sepanjang minggu lalu.
Tapi jumlah kematian keseluruhan sejak COVID itu menyerang negara kita adalah jumlahnya kematian 37,347 orang, saudara. Itu laporan tentang apa yang berlaku dalam segmen kesihatan, dan saya sentiasa mengingatkan anda sentiasa melakukan penjarakan sosial, musim-musim panas begini, banyakkan minum air masak, dan kalau boleh janganlah sering-sering keluar rumah. Tak ada buat apa, duduk di rumah aja. Untuk kita beriadah, bersukan, kalau boleh tunggu dulu. Sebab cuaca tak menentu. Kalau dia panas, panas teruk panasnya. Sampai ke 30 darjah Celsius. Dan kalau bila pagi, tengah hari panas, lepas tu tiba-tiba hujan. Bila hujan musim panas ni saudara, dia teriring bersama dengan kilat. Itu yang membahayakan diri. Dan pastikan dalam musim panas ini, kita banyak minum air masak serta simpanlah air dalam rumah. Khawatir dan bimbang, saudara. Saudara Pak Chu, apa khabar? Dari Shah Alam. Pak Chu nak jadi orang Shah Alam ke Pak Chu? Meninggalkan langkap lama sangat. Selamat malam, saudara Syed Adnan, saudara Richard Bakri, Nordin Din, saudara Tuan Eksan Sayuti, salam pencerahan dari Pontian Kecil di Johor. Itu juga Puan Nur Maria dan Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Pahang. Saudara, kita santuni naluri kehidupan, catatan teman-teman yang menghantar kiriman pada saya ambil culipannya. Dan ini bukan daripada saya, ini juga bukan merupakan dakwah saya, sebab saya bukanlah pendakwah yang bertauliah, saya juga bukan ustaz, saya juga bukan da'i, saya hanya sekadar membaca kiriman teman-teman untuk perkongsian kita bersama, saudara. Sebenarnya manusia ini memerlukan ketenangan dalam hidup. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan ketenangan sebagai memenuhi tuntutan hidup. Kerana manusia yang tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya, mereka akan melakukan sesuatu yang di luar kawalan. Apabila hidup tidak memiliki ketenangan, ia akan mengganggu fikiran dan membuatkan kita melakukan tindakan di luar batasan. Mereka yang memiliki iman yang sempurna akan berfikir sebelum melakukan sesuatu selain mengkaji kesan daripada tindakannya. Jika mendatangkan keburukan, ia tidak wajar diteruskan. Justru, kita diingatkan agar menimbal balik setiap keputusan yang bakal dilakukan. Artinya fikir-fikirkanlah. Jadi perhatikanlah saudara bagaimana ayat daripada surah Al-Hujrah ayat yang ke-6. Saudara, Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Itu peringatan Allah SWT pada kita, saudara. Kalau menyampaikan berita, jangan terus kita sambung pada orang. Bila tengok saja dalam media sosial ni, terus share. Itu menambah dosa. Buat apa, saudara? Kerana orang yang bertindak ketika fikirannya terganggu atau dalam keadaan bercelaru, sebaik-baiknya tidaklah perlu dilayan. Sehingga fikirannya benar-benar tenang, barulah kita layan. Sebab orang dalam keadaan yang tak tenang, mereka boleh melakukan tindakan yang bukan-bukan. Saudara, fikir-fikirkanlah dalam pedoman naluri kehidupan ini. Saya juga menerima kiriman daripada teman-teman dalam segmen Mutiara Kata. Menurutnya, ketika kamu takut kehilangan, sebenarnya anda sedang lupa bahawa hakikatnya tak ada satu pun yang kita miliki. Bahkan, diri kita pun bukan milik kita. Anda merasa bahagia apabila anda memikirkan apa yang anda miliki jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan fikir apa yang kita tak dapat. Kita harus fikirkan apa yang kita peroleh dan orang lain tak dapat. Contoh, selalu saya katakan, paling tidak kita ada motor, sedangkan orang lain naik basikal. Paling tidak kita boleh memakai kasut walaupun bukan jenama yang mahal-mahal, sedangkan ada orang tidak berpeluang untuk memakai kasut. Itu perlu diingatkan, saudara. Ya, fikir-fikirkanlah, dan saya sentiasa mengingatkan teman-teman, apatah lagi pimpinan negara, agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanja tanpa had, negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, juga perlu saya ingatkan,
Anda boleh menyunting, boleh masukkan apa saja bicara saya dalam live ini untuk dimasukkan dalam mana-mana channel. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan masukkan dalam mana-mana channel. Perlu diingat, ini adalah pencarian politik. Matlamatnya hanya sekadar memberi informasi kepada warga kita, saudara. Yang mana dah tahu, okeylah. Yang mana tak tahu, mengingatkan. Dan apabila saya memberi pencerahan, saya memberi pandangan, kita harus berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Kalau anda tak setuju pun, tak ada masalah. Tapi janganlah cerca saya. Janganlah maki saya. Janganlah cabar saya. Itu bila saya beri pandangan ini, sebab saya katakan, we must agree to disagree. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja saya. Sebab sebagai manusia biasa, saya juga tidak lari dan melakukan kesilapan. Bila anda mau menghantar tulisan, nak beri komen, saya haraplah gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adab budayanya. Sebab kita ni warga cinta damai, saudara. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Apa yang saya lakukan adalah untuk mencari sahabat, bukan mencari permusuhan. Sebab itu live saya ini agak berbeza dengan orang lain. Saya ada segmen satu, dan jika tak bersetuju, tak ada masalah. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Ramli Karim dari Keluang, Puan Halimah Hashim. Salam cinta damai. Saudara Bakat Ahmad hadir dari Nilai. Begitu juga Nurliza, kita bersetuju. Jalan terus katanya. Saudara Muhammad Alia, saudara Muhammad Shani, salam saudara. Itu juga Abi K, salam cinta damai. Saudara, kita mulakan dengan bicara saya tentang laporan kaji cuaca tidak dapat. Tapi banyak orang bertanya apa pula tajuk malam ini. Bicara saya tajuknya adalah belum duduk sudah berlunjur. Ataupun bahasa yang mudahnya, belum duduk, berlunjur dulu. Sabar dulu saya sampai bab bila saya memberi pandangan apa yang saya maksudkan. Belum duduk sudah berlunjur, saudara. Saya menerima perkabaran daripada Tokyo. Alhamdulillah, kerajaan diberitakan berhasrat untuk menghantar pelajar-pelajar dari negara kita ini untuk mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional Tibet sampai ke negara China selaras dengan dasar pandang ke timur 2.0. Demikian dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sewaktu beliau berada di Tokyo hari ini. Katanya perancangan itu adalah antara usaha kerajaan dalam memperkasakan Tibet negara. Selepas itu, beliau berhasrat agar lebih ramai pelajar Malaysia mengambil jurusan itu di Jepun, Korea, di Korea Selatan dan juga negara China. Kerana katanya selain Jepun dan Korea Selatan, beliau berhasrat, inilah hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah untuk melihat kita dapat juga menghantar pelajar-pelajar ke China bagi mempelajari beberapa bidang ilmu yang berteknologi tinggi. Dasar pandang ke timur 1.0 tidak memasukkan China, sedangkan mereka sama maju kalau tidak pun lebih dari Jepun dan Korea Selatan. Katanya, saudara. Beliau juga melawat Institut Teknologi Nasional College Tokyo, KOSEN, saudara. Kerana model KOSEN menekankan konsep pembelajaran Tibet lebih menyeluruh dan terangkum dengan menyediakan laluan pembelajaran selama 5 tahun kepada setiap pelajar yang cenderung untuk memilih bidang itu seawal usia 15 tahun. Menurut Dr. Zahid lagi, selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, kerangka utama dasar berkenaan sudah pun tersedia. Sebab beliau adalah pengurusi Sekretariat Tibet. Jadi pihak Sekretariat Tibet sedang mengemaskini semua maklumat dan mengedarkan dasar Tibet kepada 12 kementerian, termasuklah Jabatan Peguam Negara dan beberapa agensi lain di negara ini. InsyaAllah, katanya pada Mac ini saya sendiri akan membentangkan kepada jemaah menteri untuk mendapatkan lulusan bagi pelaksanaan pelancaran pada Jun nanti. Dalam waktu yang sama, Datuk Seri Hamidi telah pun dianugerahkan ijazah kedoktoran kehormat daripada Institut Teknologi Shibaura.
Selaku Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dianugerah ijazah kedoktoran kehormat kejuruteraan daripada Institut Teknologi Sibaura sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam pengukuhan kerjasama pendidikan teknikal Malaysia-Jepun. Pengarah itu juga berikutan usaha berterusan Datuk Seri Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan pendidikan teknikal dan latihan vokasional terus menjadi platform untuk meningkatkan kemahiran pelajar serta pengukuhan jalinan kerjasama industri di kedua belah pihak. Ijazah tersebut disampaikan oleh Presiden SIT Profesor Jun Yamada kepada beliau yang juga selaku pengurusi jurukuasa Majlis Tibet Negara. Terdahulu, Datuk Seri Zahid menerima watikah pelantikan. Beliau juga dilantik sebagai Presiden Pertubuhan Kemajuan Industri, Kerohanian dan Budaya OISCA antarabangsa untuk cawangan di negara ini. Itu sebuah pertubuhan antarabangsa yang fokusnya adalah untuk mempromosikan jalinan kerjasama antara bangsa dalam pelbagai bidang. Itu pelantikan tersebut disempurnakan oleh Presiden OISCA antarabangsa Nakana Etsuku. Alhamdulillah, saya selaku warga UMNO, saya rasa bangga Presiden kita menerima pengiktirafan yang begitu tinggi dari negara matahari terbit, itu negara Jepun, saudara. Dan menurut Datuk Seri Zahid lagi, dengan TVET ini boleh menyediakan bidang pekerjaan lebih daripada 5,000 untuk masuk ke pasaran berteknologi. Malahan pendapatan setiap mereka yang ada kelulusan TVET dijamin memperoleh pendapatan yang agak lumayan. Okey, saudara, itu laporan dari Tokyo. Kita santuni sedikit laporan daripada Kota Jakarta. Saya difahamkan bahawa Menteri Pertahanan yang juga bakal Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto, kabarnya beliau dijangka akan cuba menarik sokongan daripada parti-parti yang bersaing sepanjang musim pilihan raya Presiden yang lalu. Meskipun beliau belum rasmi sebagai Presiden ataupun sebagai kepala negara yang baru untuk menggantikan Pak Jokowi Widodo pada bulan Oktober nanti. Tapi beliau berusaha untuk merapatkan jurang perbezaan antara parti-parti politik yang terdapat di seluruh negara Indonesia. Pak Prabowo yang bergandengan dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya dijangka cuba untuk meraihkan sokongan sebanyak mungkin. Sebab itu para pemerhati politik merasakan bahawa tindakan tersebut mengikuti bagaimana dilakukan oleh Pak Jokowi apabila beliau menjadi Presiden dan melantik Prabowo sebagai timbalan Presiden. Ini untuk mengelakkan ketegangan dalam politik. Inilah antara cara untuk menstabilkan kedudukan politik kerana Indonesia juga memerlukan kestabilan politik. Kesan daripada kestabilan politik yang diperolehi di Jakarta, di Indonesia, maka ramai pelabur lebih memfokus untuk melakukan pelaburan. Saudara, bagaimanapun, biasalah dalam politik ni, calon Presiden Anies Rashid katanya dijangka akan membawa usul ke peringkat mahkamah kerana katanya ada penipuan lah, kerana disebabkan oleh anak Jokowi yang menjadi rakan nombor 2 calon wakil presiden yang katanya tidak adalah bercanggah dengan perlembagaan Indonesia. Bagaimanapun kita tunggu nantilah, saudara. Kita mengharapkan bahawa Pak Prabowo mampu menyelesaikan masalah apabila beliau mengambil ataupun melaksanakan usaha menyantunkan semua parti-parti politik tersebut. Ini harus kita jadikan sebagai pendoman dan juga panduan kita di negara kita. Kita ni tak habis-habis, tak berhenti-henti dengan berbalah. Akhirnya kestabilan politik tak ada. Jadikanlah tauladan apa yang dilakukan di Jakarta, sahabat negara jiran kita, saudara. Begitu juga apa kita lihat, saya menerima laporan daripada Pakistan. Sebagaimana yang saya katakan 2-3 malam dulu, masih belum selesai sebenarnya, saudara. Kerajaan Pakistan yang mempunyai rakyat sejumlah 241 juta orang itu
masih lagi berada dalam keadaan yang tidak menentu. Kerana kesan daripada pilihan raya yang diadakan di Pakistan, tidak ada sebuah parti pun yang memperolehi majoriti untuk membentuk kerajaan. Malahan parti yang dicemburui oleh mantan presidennya, iaitu Imran Khan. Parti pimpinan Imran Khan dilihat lebih tinggi jumlahnya, sekitar dalam 91 kerusi yang dimenangi. Tetapi dengan kerusi jumlah tersebut, dia tidak boleh membentuk kerajaan. Bagaimanapun terdapat juga sokongan daripada kalangan calon-calon bebas yang bersekutu dengan Imran Khan. Ini membuatkan kedudukan kestabilan politik di Pakistan masih lagi belum reda. Bagaimanapun, dua parti utama Pakistan dikabarkan hari ini telah pun mengadakan pertemuan untuk merapatkan jurang perbezaan bagi membolehkan pembentukan kerajaan gabungan minoriti selepas pilihan raya di Pakistan. Jangan lupa, Pakistan sekarang ini terjebak dalam krisis ekonomi yang cukup serius. Kabarnya saat ini ekonomi di Pakistan memang tenat. Agak perlahan. Malahan ia mencatat inflasi yang tertinggi. Di samping itu, terdapat juga peningkatan keganasan kesan daripada politik. Bagaimanapun kita berharaplah agar parti-parti politik di Pakistan itu dapat segera menamatkan keganasan agar negara-negara di peringkat global tenang dan tenteram. Kerana apa berlaku di Pakistan juga akan terjangkit dengan kita. Apabila Pakistan sebagai pengeluar makanan, beras, padi, makanan-makanan lain, kita juga mengimport dari Pakistan. Kalau mereka masih lagi terjebak dalam perbalan politik, tentulah sukar untuk kita, saudara. Sekarang ini katanya Parti Rakyat Pakistan PPP, pimpinan bekas Menteri Luar Bilawal Bhutto Zardari telah mengumumkan sokongannya bersyarat. Sokongan bersyarat di mana dia kata tidak mahu ahli-ahli partinya, ahli parlimen mewakili partinya untuk menyertai kerajaan dalam kabinet yang bakal dibentuk oleh Sharif. Sharif, musuh utamanya adalah Imran Khan. Itulah keadaan yang berlaku di Pakistan. Baik, saudara. Selain daripada Pakistan, saya juga menerima berita yang agak tidak menyenangkan. Ini kesan pergolakan politik di negara Rusia. Rusia masih lagi negara komunis, saudara. Kerana kalangan penyokong dan para pengkritik di Kremlin, mereka lantang menuduh bahawa pihak berkuasa Rusia melakukan pembunuhan dan mahu menutup jejak mereka dengan tindakan menyembunyikan mayat Alexei Navalny yang dipercayai telah dibunuh setelah cubaan meracun beliau gagal sebelum ini. Itu laporannya, saudara. Kita tak boleh menuduh, tapi laporan begitulah. Berita-berita barat membuat kenyataan, membuat tuduhan. Kerana menurut laporan media hari ini juga, Navalny dilaporkan meninggal dunia pada usia 40 tahun di penjara terpencil di bulatan Arktik Jumaat lalu, saudara. Dan beberapa pemimpin barat turut menuding jari yang menyalahkan katanya kematian beliau didalangi oleh Kremlin. Jadi sebab itu rakyat yang cinta damai, yang tidak lagi mahu melihat segala kekejaman, kesan daripada politik, mereka begitu bersimpati dengan Navalny yang dilihat sebagai jago ataupun pemimpin utama sebagai parti pembangkang yang mengkritik kepimpinan Putin. Kesan daripada itu memang banyaklah tugu-tugu peringatan mula dibina di beberapa lokasi bagi peringatan kesan kematian Navalny, saudara. Dan bagaimanapun, Rusia masih lagi menyatakan bahawa penyiasatnya dari Moskow masih belum mengenal pasti punca kematian Alexei Navalny. Dan ia tidak menyatakan berapa lama tempoh yang dia ambil untuk membuat ataupun mengeluarkan keputusan rasmi. Demikian menurut ibunya, menerusi jurucakap Navalny. Keadaan ini mengundang masalah di Rusia. Rusia sudah terjebak dengan permasalahan apabila dia berperang dengan Ukraine pun belum usai lagi. Jadi kalau Rusia pun terjebak dengan masalah, itu saya katakan masalah global. Bila global politik yang tidak stabil, ia turut merudumkan lagi suasana ekonomi. Kita tidak
tidak simpati dengan siapa saja yang cuba mewujudkan perbalahan, permasalahan. Sebab kita adalah negara cinta damai, saudara. Baik, saudara, sebab itu saya ingin melaporkan perkabaran daripada Gaza. Ini amat menyedihkan. Saya pun marah, saudara. Menyerap juga darah saya apabila saya mendapat laporan bahawa dari Tel Aviv, kerajaan pimpinan Benjamin Netanyahu dilaporkan telah pun meluluskan satu rang undang-undang baru untuk menyekat kemasukan penduduk Palestin yang tinggal di Israel dan juga di Baitul Maqdis untuk mereka menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan ini dilakukan sepanjang bulan puasa. Bulan puasa merupakan bulan suci bagi kita. Itu keadaannya apabila Benjamin Netanyahu membuat keputusan untuk menyekat warga Palestin untuk solat di Masjid Al-Aqsa. Media tempatan melaporkan sekatan itu akan mula berkuat kuasa pada minggu kedua bulan Mac. Itu permulaan bulan puasa. Kerana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah pun memberikan persetujuan kepada sarangan Menteri Keselamatan Negara, Itamar Ben-Gvir, walaupun agensi keselamatan negara itu, Shin Bet, telah memberi amaran bahawa dengan adanya sekatan tersebut, ia akan mengakibatkan kemarahan penduduk beragama Islam semakin mendadak dalam apa yang berlaku di semenanjung Gaza. Beberapa media Israel, termasuklah Saluran 12, telah melaporkan dalam 2 hari terakhir, Shin Bet telah memberi amaran kepada kerajaan Netanyahu yang melarang penduduk Palestin daripada memasuki Masjid Al-Aqsa semasa bulan Ramadan. Ini boleh membawa kepada gangguan terbesar. Macam saudara, sejak permulaan perang di semenanjung Gaza, polis Israel telah pun menyekat akses umat Islam untuk menunaikan solat di dalam Masjid Al-Aqsa, terutamanya pada hari Jumaat. Tapi walaupun disekat, saudara, sekitar 25,000 umat Palestin masih lagi berusaha untuk memasuki Masjid Al-Aqsa ini di Baitul Maqdis untuk menunaikan solat Jumaat. Itu keadaannya, mereka tak peduli walaupun sampai ke tahap ditembak, dipukul dan sebagainya. Sebab Masjid Al-Aqsa ini masjid suci kita. Ini kiblat pertama umat Islam, saudara, sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram. Saya sendiri rasa marah apabila rakyat ataupun umat Islam tidak lagi diizinkan untuk menunaikan solat tarawih, beribadat di Masjid Al-Aqsa. Sedangkan di situlah permulaannya baginda Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Dalam keadaan begini, saya berdoalah, marilah kita berdoa saudara, agar Allah SWT melaknati kerajaan Benjamin Netanyahu. Sementara itu, saudara, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu katanya mereka berkemungkinan akan mengundi terhadap desakan Algeria supaya badan 15 anggota NATO supaya dilakukan gencatan senjata kemanusiaan. Bagaimanapun, saudara, ini yang tak seronok. Amerika Syarikat melihat ia sebagai isyarat untuk menggunakan kuasa vetonya. Algeria meminta supaya UNSC mengundi pada hari ini dan untuk diterima pakai. Tapi ia memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi di kalangan anggota United Nations Security Council. Itu Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan kadang-kadang begini juga saya mendapat kabaran bahawa Mahkamah The Hague hari ini telah pun memulakan pembicaraan berhubung tuntutan daripada negara Afrika Selatan. Dan hari ini, saudara, prosiding bermula apabila Menteri Luar Palestin, Riyad Al-Maliki, menurut Riyad Al-Maliki dalam hujahannya di Mahkamah Keadilan The Hague, saudara, apabila Riyad Al-Maliki mengemukakan kenyataan kerana ia menyifatkan bahawa menjadi tanggungjawab besar untuknya mewakili rakyat Palestin. Katanya tindakan Israel merupakan pembersihan etnik, pembunuhan beramai-ramai serta berlakunya pelaksanaan dasar apartheid ke atas rakyat Palestin
di mana ia tidak boleh dibenarkan sama sekali. Bumi Palestin, milik rakyat Palestin. Tapi rejim Zionis yang datang bertandang dalam tempoh 64 tahun yang lalu, mereka mengatakan itu bumi mereka dan cuba untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai. Itu kenyataan daripada Riyad Al-Maliki selaku Menteri Luar Palestin. Sebab itu katanya kami berbuat demikian kerana menjangkakan bahawa hak semua orang akhirnya akan dipenuhi dan bukan dinafikan. Dengan menentukan undang-undang dan kewajipan semua negara dan organisasi. Jadi mahkamah seharusnya membantu untuk mencari jalan menuju keamanan dan keadilan serta menghormati undang-undang antarabangsa, kata Riyad. Jadi sesi pembicaraan di mahkamah tersebut dijangka berlangsung selama 6 hari dari hari 19 bulan hinggalah 26 Februari berdasarkan pada permintaan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mendapatkan nasihat daripada Mahkamah Keadilan Dunia. Kesan daripada pendudukan Israel yang berterusan, kerana Israel menduduki kawasan di bumi Palestin lebih 50 tahun lamanya, saudara. Jadi itulah apa yang dapat saya laporkan kedudukan di Palestin. Kembali negara kita, selepas saya melaporkan apa berlaku di luar negara, dalam negara kita saya diberitakan bahawa yang dipertua Dewan Negara yang baru telah dilantik. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu, Datuk Mutang Tagal, telah pun dilantik sebagai yang dipertua Dewan Negara yang baru hari ini, saudara. Beliau menggantikan Tun Wan Junaidi Tunku Jaafar yang mengalah jawatan sebut sejak 19 Jun tahun lalu, sebelum berakhir pada 19 Januari lalu, saudara. Pelantikan tersebut adalah selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang mengumumkan nama bekas ahli Parlimen Bukit Mas itu, yang juga sebagai calon tunggal yang disyadangkan untuk menjawat jawatan sebagai yang dipertua Dewan Negara. Yang Berhormat Datuk Matang Tunggal sebelum ini, beliau itu mengangkat sumpah sebelum itu sebagai ahli Dewan Negara bagi tempoh 3 tahun bermula 15 Februari sehingga 14 Februari. Lantikan beliau merupakan lantikan oleh Seri Paduka Baginda Pertuan Agong selaku sebagai senator. Beliau kemudian mengangkat sumpah jawatan di hadapan ahli majlis sebelum menyampaikan ucapan sulungnya dalam Dewan Negara. Alhamdulillah, selesailah sudah pelantikan Tuan Yang Pertua Dewan Negara. Bagaimana juga dengan Dewan Rakyat? Dewan Rakyat hari ini sewaktu mengadakan majlis bersama-sama dengan ketua-ketua pengarang dan media di bangunan Parlimen, ini Speaker Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Johari Abdul menyatakan bahawa 6 orang ahli Parlimen yang menzahirkan sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak hilang keabsahannya sebagai ahli Parlimen dan mereka tidak perlu mengosongkan kursi mereka kerana status mereka masih kekal sebagai ahli Parlimen. Selaku yang ditua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari berkata, amalan ini bukanlah mendatangkan sebarang kesalahan kerana mereka katanya masih lagi ahli bersatu. Bagaimanapun beliau mencadangkan supaya mereka yang menazahirkan sokongan menyatakan secara tertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti tersebut dan tidak bertindak keluar parti. Tapi kalau dia kata keluar parti, itulah akta lompat parti. Sebab itu kata Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari, dia kata selagi mereka tidak melompat dan tidak meninggalkan partinya, dan mereka harus menyatakan secara bertulis yang mereka masih ahli bersatu. Dan mereka hanya sekadar menyokong Perdana Menteri dan keabsahannya sebagai ahli Parlimen tidak terhakis. Itu 6 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim ialah ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkafli Hanafi, Datuk Syed Abu Hussein daripada Bukit Gantang, ahli Parlimen Jeli, sahabat saya Zari Kecik, ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim,
Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Kuala Kangsar, dan Ahli Parlimen Labuan Datuk Syuhaili Abdul Rahman. Itulah 6 orang yang telah pun menyatakan sokongan terbuka kepada Yang Amat-Amat Perdana Menteri. Waktu saya mengadakan bicara secara live bersama dengan Datuk Syed Hussein tu hari, dia kata ada lagi 3 orang katanya. Ada lagi 6, 2 orang lagi akan menyatakan sokongan pada musim persidangan Dewan Rakyat nanti. Jadi kalau 6 campur 2 dah jadi 8 orang. Kemudian ditambah lagi dengan 3 orang lagi katanya. Sepanjang pertengahan persidangan, dan berikutan terdapat lebih kurang 5 orang. Jadi 8-3-5 lah saya. 8 orang, 3 orang campur 5 orang. Jadi artinya lebih kurang dalam 16 orang ahli parlimen yang mewakili Parti Bersatu dijangka akan membuat sokongan terhadap Yang Amat Perdana Menteri. Mereka tak keluar parti, cuma hanya menyatakan sokongan sahaja. Sebab itu mesyuarat pertama penggal ketiga ini, itu Parlimen yang ke-15 tahun 2024, akan bermula pada 26 Februari hinggalah 27 Mac. Lama juga secara dekat sebulan. Dan selaku yang Ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berkata, antara permohonan yang akan dilakukan adalah untuk memastikan kedudukan Parlimen terus mempunyai wibawa sejajar dengan fungsinya sebagai badan penggubal undang-undang. Bila tidak mahu lagi Parlimen dipandang serong dan dihina oleh rakyat, seperti mana yang berlaku pada sesi-sesi Parlimen sebelum ini. Sebab itu katanya, kita akan pastikan perjalanan Parlimen benar-benar nampak world class. Tak lagi dilihat sebagai tempat yang ditemplak oleh rakyat. Kita sangat serius kali ini. Parlimen adalah tempat mulia untuk mengubah undang-undang. Mana ada ahli parlimen yang didapati melanggar peraturan parlimen, maka mereka akan disingkirkan. Yang tidak akan tegas itu katanya, terhadap mereka yang melanggar peraturan Dewan selepas ini, beliau telah membincang dengan timbalan pemilihan speakernya, maka tindakan serius terhadap mereka akan dilakukan. Sebab, kata Datuk Seri Johari, tempoh honeymoon sudah berakhir. Dan kini masanya untuk setiap ahli parlimen serius membicarakan soal kehidupan rakyat. Mudah-mudahanlah, saudara, bermula 26, pembukaannya yang akan dirasmikan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong Tuanku Ustaz Ibrahim, kena berikutan sususan selama sebulan. Kita akan melihat berapa hari ini, berapa bulan? Hari ini 19, dia seminggu lagi, saudara. InsyaAllah, mudah-mudahan, saudara. Apa khabar Puan Salam Yang Amat, Saudara Mat Rajab Badarudin? Tapi katanya dalam politik apa-apa saja boleh berlaku. Nur Zidah Abdullah, Waalaikumsalam, Mahat Hassan, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar? Daripada Besut, Terengganu. Anak-anak Selamat Dani, Kawan Osman, Muhammad Nazir Yahya, dari Ismail. Begitu juga dengan Abi K. Saudara Zaidi, terima kasih sekutu Mawar Merah untuk saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Selain daripada apa yang berlaku di Parlimen hari ini, saya mengucapkan tahniahlah kepada pihak berkuasa kerana lebih 800 orang warga asing telah pun diperiksa di sekitar pusat Bandar Seremban melalui operasi bersepadu pihak polis, Jabatan Imigresen Malaysia dan Majlis Bandaraya Seremban pada jam 4.30 tadi. Saya bersyukurlah begini, nampak gayanya Kementerian Dalam Negeri begitu tega untuk memastikan bahawa tidak ada lagi parti-parti yang tidak diingini menguasai bandar-bandar di sekitar negara kita. Enough is enough lah. Sebagaimana kenyataan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bahawa katanya Kementerian Dalam Negeri akan meletakkan prioriti ataupun keutamaan dalam membasmi kehadiran parti, dan mereka ini akan ditangkap, diberkas, didakwa, kemudian dihantar pulang. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Saudara Muhammad Atta Cik Din, serbuan hampir 3 jam itu dilakukan di lorong bangunan dan premis kosong yang merupakan kawasan tumpuan warga asing berkumpul pada setiap hujung minggu. Katanya 835 lelaki dan 79 wanita warga asing diperiksa. Kebanyakannya adalah warga Bangladesh, Nepal, Myanmar
dan daripada Indonesia. Polis turut menahan beberapa orang individu yang didapati cuba menghalang penjawat awam melakukan pemeriksaan. Ada dalam kalangan warga asing ini diserahkan kepada immigration untuk tindakan selanjutnya. Menurut Saudara Encik Muhammad Atta lagi, risikan di kawasan terbabit telah dilakukan 3 minggu sebelum operasi dilakukan. Alhamdulillah, tak ada lagi lah bocor rahsia lah, ada operasi dan sebagainya. Sementara itu, Pengarah Undang-Undang dan Penguatkuasa Majlis Bandaran Seremban, Nizam Ahmad berkata 13 kompaun dikeluarkan terhadap pemilik premis perniagaan, terutamanya restoran dan kedai-kedai runcit yang menggaji pekerja-pekerja terdiri daripada kalangan parti. Antara kisah itu ialah jumlah pekerja warga asing melebihi syarat yang ditetapkan tinggal di negara ini. Syabas. Dan saya mengharapkan, dan kita juga mengharapkan bahawa tindakan susulan akan dilakukan bukan hanya di Seremban, begitu juga di kota-kota raya, termasuk di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Petaling Jaya, di seluruh negara lah saya. Cukuplah. Masalah ini merupakan bagi saya lah cacing dah naik ke mata. Perlu ditangani. Baik saya, kita masuk bab ini. Ini cerita ni tentang belum duduk sudah berlunjur. Sebenarnya apa yang dimaksudkan? Saya maksudkan dengan belum duduk sudah berlunjur. Dulu-dulu saudara, kalau sebelum pasangan pengantin tu berkahwin, sebelum dia akad nikahkan, dia bertandang ke rumah pasangannya. Dan itu menjadi bualan. Orang kampung tak suka. Itu maka timbullah perkataan, belum duduk dah berlunjur. Artinya sebelum dia akad nikah, dah bertandang ke rumah pasangan. Itu keadaannya. Sementara dalam politik pula, itu juga saya. Belum ada sebarang ketetapan daripada pihak atasan, tiba-tiba pihak-pihak tertentu dah buat pengumuman. Jadi ini apa yang berlaku 3-4 hari lalu. Apabila ada pengumuman dari Pengerusi Jawatankuasa Kawalan Peningkatan Harga Keperluan, NAKOL, iaitu Yang Berhormat Datuk Syed Husin berhubung harga siling bagi pasaran beras tempatan yang disatukan atas nama jenama beras madani. Maka akhirnya belum duduk saya dah berlunjur, terentaklah buntut saya, sakitlah saya. Kerana katanya harga yang ditawarkan adalah agak tinggi berbanding dengan harga biasa beras tempatan. Selalu beras tempatan RM2.60 sekilo. Dan beliau mengumumkan, buat pengumuman seolah-olah dia kerajaan. Ini masalahnya. Katanya RM3 sekilo. Dan penghapusan jenama beras putih import. Jadi saya, di saat rakyat sedang bergelut dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, kesukaran untuk menstabilkan antara pendapatan dengan perbelanjaan, walaupun tambahan yang diumumkan berbeza 50 sen, daripada 40 sen, daripada RM2.60 kepada RM3, namun ia pasti mengundang resah rakyat. Kerana yang mengumumkan, saya tak mahu pihak pada siapa saya. Walaupun Yang Berhormat Datuk Sri Said ni sahabat saya tak mahu memihak siapa. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau itu mendahului sepatutnya pengumuman tersebut dilakukan sama ada oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, ataupun Menteri Komunikasi, ataupun Menteri yang menjaga hal ehwal keterjaminan makanan, Datuk Seri Mat Sabu. Tapi apabila Datuk Seri Syed Husin, beliau hanyalah sebagai pengurusi jawatankuasa saja, membuat pengumuman tersebut, tentulah mendapat reaksi daripada warga saudara. Sebab itu, menurut Datuk Mat Sabu, dia kata pihaknya akan segera menjelaskan segala kekeliruan. Kan jadi masalah saudara. Jadi sebab itu saya kata saya tak mahu pihak mana-mana. Memanglah dengan penetapan beras madani, artinya tidak ada lagi beras putih tempatan dan beras putih import. Ini sebenarnya adalah memang baik, tujuannya adalah untuk membendung kartel-kartel beras ni. Sebab selama ini apa yang berlaku, beras tempatan diambil, dibungkus dan dikatakan sebagai beras putih import. Harga beras putih import tidak ada kawalan. Ada yang sampai RM30, RM40 dan sebagainya. Sedangkan harga beras putih tempatan itu mengikut akta ataupun rang undang-undang negara kita pada RM26.40. Itu memang tak boleh dicakap, tak boleh nak kata apa. Tapi
Masalahnya sebab harga beras itu dalam kawalan, maka beras-beras tersebut dibungkus atas nama beras import. Jadi kesannya tak adalah beras-beras putih tempatan. Kerana itu berlakulah masalah kekurangan beras tempatan, terutama beras putih tempatan ini di seluruh negara. Ini menjadi masalah kepada rakyat untuk mendapat bekalan beras. Bukan tak ada beras, untuk mendapat bekalan beras putih tempatan. Kerana kartel-kartel ini menjual pada harga yang tinggi atas nama beras putih import. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Hussein itu baik sebenarnya, tetapi kerana dia mendahului, masalahnya dia mendahului menteri dan beliau hanya sekadar pengurusi. Jadi ini saya katakan, belum duduk lagi dah berlunjur. Senaklah saudara, terduduk begitu, maka semua orang mula ya, rakyat memanglah sekarang ni dan keadaan sekarang ni apa saja, apa saja kalau harga barang naik 5 sen pun, naik 10 sen pun menjerit rakyat kerana rakyat susah sekarang ini. Tapi ini hanya dapat ditenangkan seandainya pengumuman tersebut dilakukan oleh menteri. Sebab apa status Datuk Seri Syed Hussein ni untuk buat pengumuman besar yang bercanggah dengan Akta Beras Negara. Ini masalah yang saya lihat, sebab kata saya katakan belum duduk, belum jujur dulu. Bahmat pun kelang kabut dah nak menjawab. Sebab ini sepatutnya beliau selaku Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sepatutnya bagi saya lah, sewajarnya Datuk Seri Hussein bagilah cadangan itu dan diumumkan oleh Bahmat. Mungkin Datuk Seri Bahmat Sabu waktu itu berada di luar negeri, tapi laju sangat. Memang beliau adalah sebagai ahli parlimen, Datuk Seri Syed Hussein, tapi dia tidak memegang apa-apa jawatan, hanya sebagai pengurusi jawatan kuasa. Jadi mengatasi kerja menteri. Di sinilah saya lihat bahawa kesan daripada itu, maka para kartel juga memainkan peranan. Saudara Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi, sepajarnya kalau tak ada Bahmat Sabu, tak ada Amizad, serah pada Datuk Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi yang membuat pengumuman bagi pihak kerajaan. Barulah perkara itu jelas. Ini dasar kerajaan. Kerana ini dasar, saudara. Ini keadaannya, saudara. Saya tak tahulah sejauh mana dekri ataupun status beliau untuk mengumumkan sesuatu yang sebegitu. Ini soal ini menyangkut soal kuasa menteri, begitu juga kabinet. Jadi kalaulah Datuk Seri Syed Hussein hanya sebagai pengurusi jawatan kuasa Nicole, jadi beliau tertakluk dengan hala cara pentadbiran kerajaan. Dia pun bukan pegawai, sedangkan pegawai pun bukan pegawai dilantik. Kalaulah beliau sebagai ketua setiausaha, mungkinlah juga boleh bercakap, tapi hanya sebagai pengurusi jawatan kuasa. Sekarang sesuatu pengumuman yang nak dibuat yang mewakili kerajaan Malaysia, paling tidak pun ia seharusnya dilakukan oleh Menteri Penerangan dan yang bertindak bagi pihak kabinet. Itu keadaan saya. Jadi apabila pengumuman berhubung dengan harga beras dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syed Hussein yang hanya sebagai pengurusi dalam kuasa Nicole, pastilah ia dilihat sebagai sesuatu yang belum duduk dah berlunjur. Akibatnya dah tergentak. Bila tergentak, maka pinggul yang terletak di lantai pastinya amat menyakitkan. Maka semua orang bercakap. Bos Maidin pun bercakap, Datuk Amir. Sebab pembicaraan Datuk Amir, dia sebagai tuan pemilik pada rangkaian supermarket di seluruh negara. Tapi Datuk Syed Hussein macam mana? Kalau dia sebagai pengurusi, pengimport beras ataupun pengedar beras seluruh negara, boleh juga dia buat pengumuman begitu bahawa dia kata bahawa kami bercadang. Bercadang saja sebab pengumuman itu sepatutnya dibuat oleh menteri. Sebab itu hari ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Amizan Muhammad Ali, terpaksalah mengeluarkan kenyataan. Kata beliau, satu mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL yang akan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diadakan Jumaat ini
bagi membincangkan isu kos sara hidup, terutamanya bekalan beras negara kita. Selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mak Ali menyatakan kementeriannya selaku urus dia nakol telah pun mendapat pengesahan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bahawa satu daripada perkara yang diangkat untuk pertimbangan adalah berkaitan bekalan beras. Itu cara dia, saudara. Mesti ada cara, ada Madinahnya. Sejak berkuat kuasa, kuasa ini sebenarnya Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dalam kurungan Akta 522. Kuasa kawal selia padi dan beras termasuklah berkaitan hala tuju bekalan dan harga terletak di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Orang lain tak boleh campur. Dan sebarang perubahan katanya yang melibatkan dasar dan program kerajaan berhubung dengan industri padi dan beras adalah di bawah tanggungjawab Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi, perintah yang dikeluarkan ini sejajar dengan di bawah Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969. Sebarang pengumuman rasmi berkaitan beras negara akan dibuat oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Sri Muhammad Sabu ataupun wakil yang dipertanggungjawabkan selepas keputusan dibuat oleh nakol. Barulah boleh sebut. Ini keadaan saya. Bagaimanapun saya nampaklah Yang Hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mententeramkan keadaan. Perdana Menteri bila tengok keadaan kecoh begini, memang benarlah bila pengumuman itu dibuat oleh bukan menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mententeramkan keadaan. Sebab itu beliau menegaskan cadangan untuk melaksanakan beras putih Malaysia Madani adalah untuk mengekang industri beras negara dari kawalan oleh pihak-pihak kartel. Memanglah itu matlamatnya. Katanya kerajaan masih belum memutuskan pelaksanaannya. Jadi semua itu akan diteliti dan dibincang dalam mesyuarat jawatan kuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Itu kata Sun Ibrahim. Jadi kata Perdana Menteri, beras putih Madani ini dia bukanlah untuk menyokong mana-mana kartel. Sebaliknya, ia adalah untuk menyekat campur tangan kartel. Itu keadaannya apabila, ialah dalam keadaan begini, tiba-tiba Ketua Pergerakan Pemuda pun melenting juga. Yang Berhormat Saudara Dr. Akmal Saleh, dia meminta supaya menuntut agar kerajaan tidak melaksanakan program beras madani ini kerana ia dilihat meningkatkan harga daripada harga biasa RM2.60 kepada RM3. Itu aspek yang dilihat oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Maka dia bersuara. Dan kedua, saya yakin kerana pengumuman itu dibuat bukan oleh menteri dan tidak ada perbincangan awal. Saya harap kita semua fahamlah sebenarnya apa yang sedang berlaku di negara kita. Jangan kita membuat terjahan dan sebagainya. Apa yang saya lihat, saya agak bersipati, saudara. Memanglah beras, kalau kita 2 hari lepas saya dah menjelaskan bahawa perbezaan harga beras grade biasa untuk di negara Thailand misalnya, saudara. Grade biasa RM33.40 ataupun RM3.34 bagi 1 kilo. Jadi berapa untuk beras madani cuma RM3 saja, saudara, 1 kilo. Begitu juga dalam satu klip video menyebut Thailand harga beras paling rendah ialah RM3.72 1 kilo. Itu negara yang mengeluarkan beras. Jadi cadangan daripada Datuk Seri Syed Hussein itu memang baiklah, cuma RM3. Tapi kerana dibuat bukan oleh orang lain, oleh menteri, kerana beliau menyatakannya. Begitu juga saudara, ini di Thailand. Di Indonesia pula, saudara, memang rakyatnya tak boleh menerima keadaan menjerit orang sekarang ni. Iaitu sebab Indonesia merupakan pengeluar beras yang keempat di dunia dengan 34.4 juta tan. Tapi kerana ia cukup untuk sara hidup rakyatnya dan tidak mengeksport beras tersebut.
Tapi beras ni dijual pada harga pada purata harga beras ialah RM12,810 atau bersamaan dengan RM3.84 sekilo. Jadi kalau Malaysia dengan RM3 memang jauh lebih murah daripada negara-negara jiran. Setengah tempat pula harganya sekilo beras di Indonesia saudara mencecah sampai RM4.50 sekilo. Itu keadaannya. Ini memanglah negara Indonesia pun juga bukanlah negara yang maju macam di Eropah. Begitu juga di China. Negara China merupakan pengeluar beras terbesar dunia. Dia mengeluarkan sejumlah 148,99 tan beras. Tapi tidak mengekspor. Begitu juga India. Tapi kerana India telah pun mengurangkan ekspornya, ini mengakibatkan keadaan beras di negara kita ini dalam keadaan yang tak menentu. Dan harga beras-beras yang diimport begitu mahal. Dan kartel-kartel beras ini ambil beras tempatan, dibungkus dalam bungkusan yang dikatakan sebagai beras import. Ini keadaannya. Dan Ketua Pergerakan Pemuda, Dr. Akmal menjeritlah dia. Mana boleh begitu? Dia mahu menuntut supaya kerajaan melihat ini masalah serius, saudara. Masalah beras tidak boleh dipermain-mainkan. Kerana ini beras adalah makan ruji rakyat. Kehidupan rakyat bergantung pada beras. Saudara, jangan main-main. Kalau beras ini disalah tangani, ia akan mengundang masalah yang cukup parah, saudara. Kalau di India, masalah bawang. Kerana bawang punya masalah, kerajaan jatuh. Jangan pula di Malaysia ini, kerana masalah beras boleh menggugat kestabilan politik negara saya. Saya sebenarnya terus terang saya katakan, apabila keadaannya macam apa, suka tak suka kita kena terima bahawa pada hari Jumaat nanti akan dibincangkan masalah harga ayam. Dan walaupun sekarang ni harga ayam masih lagi dalam keadaan stabil, tapi saya dipahamkan bahawa harga ayam juga mungkin naik kerana dia punya dedak ataupun makanan utama untuk peternakan ayam turut meningkat di pasaran dunia. Soal dia naik tak naik saya tak pastilah, tapi kabarnya begitu. Tapi kalau berlaku kenaikan mesti rakyat menjerit. Awal lagi Persatuan Penternak Ayam dah bagi warning. Harga ayam akan naik kerana kos elektrik naik, kos buruh naik dan kita bakal menghadapi musim Ramadan. Selalunya bulan puasa ni harga barang memang naik, memang mencanak naiknya. Sebab itu saya bersyukur apabila kalau kerajaan Madani, pimpinan Datuk Anwar Ibrahim segera mengadakan mesyuarat untuk membincangkan persoalan harga makanan. Mesti ada kawalan dan penguatkuasaan kena ditingkatkan supaya kartel-kartel ini sedar diri. Musim masa untuk mereka mengaut keuntungan daripada retail rakyat sudah berakhir. Tak sepatutnya harga barangan makanan dinaikkan dalam musim-musim. Ini bukan musim perayaan. Selama sebulan kita berpuasa. Saya pasti tentunya harga kelapa naik, harga ayam naik, harga bawang naik. Nak buat nasi lemak ikan bilis naik, harga ikan naik. Kalau semua barang naik, tentulah akan mengundang masalah. Kerana negara kita ini populasi ataupun kependudukan di negara kita 70% adalah warga Melayu Islam. Jangan main-main. Saya haraplah. Sebab itu Wan M. Bakri dia kata, mana Menteri Ekonomi Saudara Fizi? Mana formula hebatnya? Hingga kini tak ada satu pun reformasi dilakukan. Saudara Fizi sekarang ini berada di hospital, saudara. Dia melakukan pembedahan tulang belakangnya. Tadi saya dapat kiriman yang awak Perdana Menteri datang melawatnya. Tetapi walau bagaimanapun, saya merasakan mesti ada kawalan. Benar saya rasa Ketua Pemuda UMNO ada bercakaplah. Terima kasih Dr. Abu Ahmad atas kiriman tak betul saya, beras Madani bukan sekilo RM3.50. Cadangan daripada Dr. Syed Husin adalah RM3. Tapi menjelang bulan Ramadan ni, saya gula kena dilihat. Kemungkinan lebih-lebih lagi di Kelantan. Saya kalau hadir yang musim puasa ni seronok kalau pergi ke Kelantan. Banyak jenis kuih. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Banyak keperluan. Jadi kalau segalanya naik dalam musim bulan puasa ni, tentulah akan memberi kesan yang teruk pada rakyat. Saya berharap mesyuarat pada Jumaat nanti
adalah satu ketetapan. Kalau tidak pun, kenalah juga. Kenalah cari subsidi dan sebagainya. Tapi semua ini tak bolehlah kita katakan salah kerajaan Madani. Malah kita nilai ringgit jatuh, kerajaan Madani salah. Sedangkan global masalahnya, satu dunia bermasalah. Ekonomi merosot, masalah. Jadi secara masyarakat saya bersetuju, negara ini bergantung hidup barangan dari luar negara, betul. Sebab itu, pimpinan negara, apakah mereka ada cara untuk membangunkan pertanian, pemakanan. Nak buat sekarang ni pun mengambil masa saya. Dan saya melihat seriusnya sebagai, saya boleh cakap begitu, orang kata saya memuji Presiden saya. Datuk Seri Zahid Hamidi dah bercakap berkali-kali bahawa tumpuannya dalam TVET, dalam sektor pertanian, akan bersama dengan Felda, akan bersama dengan Felcra, akan bersama dengan Kementerian Pertanian untuk membangunkan sektor pertanian ini sehebat mungkin. Lihat sendiri kenyataan Premier Sarawak. Abang Jo dia kata Sarawak akan membangunkan industri tanaman beras. Mudah-mudahan dapat mengurangkan permasalahan yang kita hadapi. Saudara, jadi sebenarnya tak ada masalah. Sama ada harga beras super ke, super special ke, tak ada masalah. Yang penting, jangan sampai bulan puasa tak ada makanan. Itu masalah besar. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan, Datuk Seri Abang Mat Sabu dapat serius menangani lebih awal lagi sebelum hadirnya bulan Ramadan. Tinggal 20 hari lagi. Dan saya haraplah sesuatu yang tuntas dapat dilakukan. InsyaAllah, besok kita akan berkatakan apa pula bicara kita malam besok tentang apa yang dialami oleh rakyat. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.